Setiap anak Adam ini melakukan kesilapan, tak ada siapa pun yang tak bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dosa tadi, sama ada dosa syirik ataupun dosa maksiat, semuanya kembali kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Perlu kepada taubat nasuha. Andainya ada dosa-dosa syirik yang kita lakukan, wal'ayazubillah, pastikan tanpa kita ketahui, mana nak tahu nenek-nenek moyang kita dulu kan, dia ada kebun, dia ada apa, dia ada saka untuk jaga kebun dia pada permulaannya begitu, sehinggalah sampai kepada kita dan sebagainya. Jangan kita rela, jangan kita akur, kita lepaskan. Wal'ayazubillah. Walaupun pada masa dulu tok wan kita, datuk-datuk kita dulu solat dan sebagainya, tapi oleh kerana kejahilan maka berlakulah perkara-perkara yang tidak diingini. Janganlah sampai terbawa-bawa kepada anak, cucu dan cicit. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi keadaan tersebut, first kali pastikan dosa kita dengan Allah berkaitan dengan syirik itu terbebas. First kali, dosa syirik paling kita kena tengok. Sebab apa? Syiriklah penentu duduk di neraka selama-lamanya ataupun boleh kembali ke syurga. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Sebab syirik mempersekutu, mendua, membandingkan Allah ataupun kita kata mensyarikatkan, berkongsi Allah dengan makhluk yang lain. Allah Ta'ala sangat-sangat marah. Saya suka bawa satu cerita. Ada seorang perempuan, dia datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang perempuan yang sangat cantik, Masya Allah, tabarakallah, menangis-nangis datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia kata, wahai Syekh, aku ni seorang perempuan yang cantik, seorang perempuan yang sempurna. Aku melayani suami aku daripada A sampai Z lah. Makan, minum, segalanya selesai, segala-galanya. Namun paling aku sedih sekali sebab apa? Suami aku tetap mencari yang lain, tetap menduakan aku. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu lihatlah perempuan ini. Perempuan iaitu makhluk yang lemah, yang penuh dengan kekurangan, pun sangat marah, sangat kecewa apabila diduakan. Cuba kamu bayangkan, Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang memberi segala kebaikan kepada kita, segala kenikmatan yang apa yang kita perlukan, seluruh kenikmatan yang kita miliki hari ini adalah siapa yang memberi? Allah Taala yang beri. Rezeki hari ini yang kita miliki, siapa yang beri? Allah Taala yang beri. Tiba-tiba bergantung kepada selain daripada Allah. Patut tak Allah Taala marah? Patut sangat. Patut tak kalau Allah Ta'ala letak dalam neraka abadan abidin, forever and ever? Patut tak? Patut, sebab menduakan dia. Kalau kita tanya seorang seri sekalipun, kalau dia boleh lunyai suami dia tu, dia lunyai betul-betul. Kan? Itu yang lemah, itu yang serba kekurangan, itu makhluk pun rasa macam nak diman, bukan main. Tak tengok pun cermin pun kan. Masya Allah, tabarakallah. Apatah lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dosa yang berkaitan dengan syirik. Yang kedua, dosa yang berkaitan dengan maksiat, sama ada kemungkaran ataupun fahsya. Dosa yang berkaitan dengan fahsya dan kemungkaran. Kedua-dua dosa ini boleh jadi dosa kaitan dengan Allah, dosa berkaitan dengan manusia. Dengan manusia, dengan Allah Subhanahu wa taala, barangkali akan ada di sana kita kata pertimbangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohlah, macam mana kita baca as-sabiqunal awwalun, orang yang masuk syurga tanpa hisab kan? Orang yang masuk syurga tanpa hisab, orang ini Allah Taala dah pun dah mengampunkan segala dosa-dosanya asbab daripada apa yang dia lakukan, amalan-amalan di atas dunia ini. Di antara orang yang as-sabiqunal awwalun, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara orang yang tidak mendatangi kahin, yang saya kata tadi, yang tidak syirik dan sebagainya, kahin tu bomo-bomo, yang tidak mendatangi ahli nujum untuk menilik masa depan dia, ataupun orang yang macam mana lagi, orang yang tidak menggunakan alkai. Alkai itu macam lebih kurang cop yang menggunakan cop yang menggunakan api tu dekat badan tu. Nak kata tatu, ulama tak ada lagi yang mengisahkan itu sebenarnya tatu, tak.
Maknanya al-kai ni ada satu kaedah perubatan dan sebagainya lah kan. Wallahu a'lam. Dan mereka ini adalah orang yang disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Siapa as-sabiqunal awwalun ni? Orang yang masuk syurga tanpa hisab. Bila sahabat tanya berapa orang yang masuk syurga tanpa hisab, siapakah mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, mereka itu adalah 70,000 orang. Masya-Allah, tabarakallah. Sikit ke banyak 70,000 orang? Sikit sangat. Sahabat Nabi pun 130,000 orang. Agak-agak kita terselit dah celah tu. Tak tahulah macam mana kan. Kemudian kita ni sebenarnya terhutang budi pada seorang Arab. Arab tu maksudnya orang Badawi yang meminta supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, minta dekat Allah bukan 70,000. Minta lagi banyak, lagi sikit. Maka di sana Rasulullah SAW turut berdoa, maka Allah Ta'ala memakbulkan. Daripada setiap 70,000, daripada 1,000 itu ada lagi 70,000. Maknanya mungkinlah kita doalah supaya kita termasuk dalam golongan tersebut, dapat masuk syurga secara berombongan. Mana ada orang masuk syurga beratur ke belakang seorang-seorang? Tak. Orang masuk syurga bergandengan tangan. Muka laksana purnama, ada muka laksana bintang. Masya Allah, tabarakallah. Masuk dalam keadaan sangat-sangat gembira. Mungkin di antara kita yang ada dalam majlis ilmu yang sentiasa dimohon ampun oleh malaikat dan sebagainya dan makhluk-makhluk yang lain, kita masuk syurga, macam familiar je muka ni, macam biasa tengok je muka ni. Muka kat mana? Dekat Al-Falah. Masya Allah, tabarakallah. Sebab kita jadi golongan yang penuntut ilmu, pencinta ilmu. Masya Allah, Allahu Akbar.